Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua anak-anak tahun 5. Baiklah, bertemu kita sekali lagi dalam PDPR 4.0 untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Kita masih lagi berada di unit ke-12 iaitu Jalinan Perpaduan dengan tajuk Wira dan Wirawati Negara. Bagi tajuk Wira dan Wirawati Negara ini, kita akan membincangkan tentang standard kandungan 3.2 iaitu menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Manakala standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu 3.2.1, membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu bahan multimedia. Objektif kita pada hari ini iaitu pada akhir pengajaran dan pembelajaran nanti, kamu semua dapat menulis sekurang-kurangnya 2 ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu bahan dengan betul. Baiklah, kita teruskan aktiviti kita pada hari ini dengan buku teks, dengan merujuk kepada buku teks di muka surat 90, iaitu kemahiran yang akan dikuasai pada hari ini iaitu kemahiran menulis dengan aktiviti membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat terhadap sumbangan tokoh. Jadi mari kita sama-sama tengok maklumat yang ada dalam buku teks pada muka surat 90. Saya baca, kamu perhatikan dan saya minta kamu menyatakan pendapat terhadap sumbangan beberapa tokoh yang ada dalam muka surat tersebut. Wira dan Wirawati Negara. Okey, kita baca. Saya baca, awak perhatikan. Awak boleh ikut sama-sama baca. Farisha mencari maklumat tentang anugerah MyHero dalam laman sesawang Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Okey. Ada beberapa perkataan situ, iaitu satu, MyHero. MyHero ni maksudnya anugerah yang telah disampaikan kepada sejenis anugerah yang dikenali sebagai MyHero. Dan yang kedua ialah laman sesawang. Laman sesawang ialah laman web. Okey. Kita tengok apa yang diperkatakan dalam MyHero. Anugerah MyHero diperkenalkan pada tahun 2014 bagi mengiktiraf wira dan wirawati yang tidak didendang dalam masyarakat. Namun begitu, mereka aktif berbakti dalam pelbagai cara demi perpaduan dan keharmonian kaum di Malaysia. Okey. Jadi anugerah MyHero ni telah diperkenalkan pada tahun 2014 bagi mengiktiraf wira dan wirawati. Okey, wira dan wirawati. Wira mewakili lelaki, wirawati mewakili perempuan. Okey, yang tidak didendang maksudnya yang tidak diangkat jasa-jasanya, yang tidak dipandang tinggi.
jasa-jasanya, tapi Jabatan Perpaduan Negara telah mengambil inisiatif dengan mengadakan anugerah My Hero kepada wira dan wirawati yang memberi sumbangan. Okey. Kita tengok wira yang pertama, iaitu Abdul Muhin Abdul Muhsin. Okey, dari Kedah. Kita baca, seramai 10,000 orang murid mendapat manfaat daripada tuisyen bahasa Melayu beliau secara percuma. Majoriti murid daripada kaum Cina dan India. Usaha ini dapat memartabatkan penguasaan bahasa kebangsaan dalam kalangan murid bukan Melayu. Okey, dia bagi tahu Abdul Muhsin ni dia buat kelas tuisyen bahasa Melayu percuma dan sasarannya ialah murid bukan Melayu, iaitu murid Cina dan India. Okey, dengan adanya kelas tuisyen ini dia dapat memartabatkan penguasaan bahasa kebangsaan dalam kalangan murid bukan Melayu. Okey, apa yang dalam bawah tu, kotak biru tu adalah pendapat. Pendapat ataupun huraian daripada bakti ataupun kita kata sumbangan yang diberikan oleh Abdul Muhin. Okey. Pada pendapat saya, warna biru contoh dia dah bagi contoh. Pada pendapat saya, usaha Encik Abdul Muhin terpuji kerana sanggup berkorban tenaga dan kos untuk memberikan perkhidmatan tuisyen percuma kepada murid pelbagai bangsa. Okey, daripada sumbangan yang dilakukan, maka pendapatnya adalah berwarna biru. Okey, nanti yang warna biru tu lah yang awak kena membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat terhadap sumbangan tokoh. Okey, kita tengok wira yang kedua. Tan Bee Seng dari Pahang. Okey, apa sumbangan dia? Beliau membesarkan 11 orang anak angkat pelbagai kaum dan agama daripada keluarga yang susah. Kejayaan yang dicapai oleh anak angkat memberikan kepuasan kepada beliau. Okey, dia orang Cina. Dia ambil 11 orang anak angkat. Anak angkat maksudnya anak orang lain dibela seperti anak sendiri. Okey, 11 orang anak angkat dari pelbagai kaum dan agama. Okey, dia ambil, dia bela. Lepas tu, kejayaan anak-anak angkat tadi memberikan kepuasan kepada Tan Bee Seng tadi. Okey, dia ada bagi kata kunci. Pada pendapat saya, dash, sumbangan, dash, ikhlas, kebajikan, kongsi rezeki, bantu pelbagai kaum. Okey, tak apa, kita tengok sekejap lagi. Kita terus pergi kepada wirawati yang pertama. Tadi wira, sekarang wirawati. Wirawati yang dimaksudkan ialah Angela Dewi Aryan. Beliau pengasas Persatuan Kebajikan Winashini yang membantu orang kurang upaya, anak yatim dan warga emas. Beliau berbakti tanpa mengharapkan balasan dan penghargaan. Okey. Puan Angela ni, dia pengasas Persatuan Kebajikan. Apa sumbangan dia? Sumbangan dia ialah membantu orang kurang upaya, anak yatim dan
warga emas, orang tua. Okey, dia buat benda ni tidak mengharapkan balasan ataupun penghargaan. Okey, jadi awak kena bagi pendapat tentang tokoh ni, iaitu tentang apa ni? Angela. Pada pendapat saya, apa-apa. Okey, tak apa. Kita tengok sekejap lagi. Okey, Wirawati yang seterusnya. Wong Siu Sin ataupun Dolly dari Sabah. Beliau giat menjalankan aktiviti kebajikan masyarakat pelbagai kaum dan agama dengan sumber keuangan sendiri. Kebajikan yang dihulurkan termasuklah membantu masyarakat susah di kampung. Okey, apa yang sumbangan dia? Sumbangan dia ialah dia membuat aktiviti kebajikan masyarakat pelbagai kaum dan agama guna duit dia sendiri. Dia tidak mengharapkan duit siapa-siapa, dia membelanjakan duit dia sendiri, termasuklah membantu orang susah. Okey, ini ialah sumbangan yang dilakukan oleh Wong Siu Sin. Okey, aktiviti dia ialah membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat terhadap sumbangan tokoh. Okey, kita teruskan. Okey, ini yang dia bagi. Abdul Muhsin. Okey. Daripada siapa kita baca lagi sekali. Seramai 10,000 orang murid mendapat manfaat daripada tuition bahasa Melayu beliau secara percuma. Majoriti murid daripada kaum Cina dan India. Usaha ini dapat memartabatkan penguasaan bahasa kebangsaan dalam kalangan murid bukan Melayu. Okey. Apa dia pendapat? Pendapatnya dia dah bagi. Pada pandangan saya, usaha Encik Abdul Muhin terpuji kerana sanggup berkorban tenaga dan kos untuk memberikan perkhidmatan tuition percuma kepada murid pelbagai bangsa. Okey, ini yang dah dia bagi contoh. Kita tengok wira yang kedua tadi. Okey, kita baca lagi. Beliau membesarkan 11 orang anak angkat pelbagai kaum dan agama daripada keluarga yang susah. Kejayaan yang dicapai oleh anak angkat memberi kepuasan kepada beliau. Dia dah bagi kata kunci kat bawah tu, pada pandangan saya. Lepas tu, awak kena buat yang macam ni lah. Pada pandangan saya, apa dia? Sumbangan, ikhlas, kebajikan, kongsi, rezeki, bantu pelbagai kaum. Macam mana nak tambah ayat supaya menjadi satu pendapat? Okey. Saya bagi satu cadangan jawapan yang saya beri. So, macam mana kamu tengok macam mana kita dapatkan ayat. Okey, pada pandangan saya, ulang balik yang dia bagi. Pada pandangan saya, sumbangan ikhlas Encik Tan Bee Seng merupakan satu usaha kebajikan yang sangat mulia dengan berkongsi rezeki bagi membantu membesarkan 11 orang anak angkat pelbagai kaum dan agama daripada keluarga yang susah. Okey. Gunakan rangkai kata yang diberi. Jadi awak bentuk ayat awak sendiri supaya menjadi satu pendapat. Okey, kita tengok seterusnya. Beliau pengasas Persatuan Kebajikan Winashini yang membantu orang kurang upaya, anak yatim dan warga emas. Beliau berbakti tanpa mengharapkan balasan dan penghargaan. Okey. Pada pandangan saya, macam mana awak nak huraikan? Tak apa, saya bagi kata kuncinya. Kata kunci saya bagi pendapat awak yang berikan. Okey, pada pandangan saya, sumbangan sifat terpuji patut dicontohi.
mungkin awak boleh buat, pada pandangan saya, sumbangan yang diberikan oleh Angela Dewi Aryan satu sifat yang sangat terpuji. Ataupun awak boleh buat, pada pandangan saya, Puan Angela Dewi Aryan telah memberikan sumbangan apa dia bagi? Membantu orang kurang upaya, anak yatim dan warga emas. Merupakan satu sikap yang terpuji ataupun satu sifat yang terpuji dan patut dicontohi oleh semua ahli masyarakat. Okey, itu contoh yang saya bagi. Nanti awak buat sendiri berdasarkan kata kunci yang diberi. Okay, kita tengok Wong Siu Sin ataupun Dolly. Beliau giat menjalankan aktiviti kebajikan masyarakat pelbagai kaum dan agama dengan sumber keuangan sendiri. Kebajikan yang dihulurkan termasuklah membantu masyarakat susah di kampung. Okay, dia bagi saya berpandangan bahawa lepas tu dia suruh awak isi sendiri. Tapi tak apa, saya cuba bantu macam mana awak nak lengkapkan pendapat dengan memberikan beberapa kata kunci. Okey, saya berpandangan bahawa aktiviti prihatin meneruskan kehidupan golongan miskin. Okey, macam mana awak nak huraikan pendapat ini berdasarkan penyataan yang diberi mengenai Wong Siu Sin. Okey, mungkin awak boleh buat, saya berpandangan bahawa aktiviti kebajikan masyarakat menunjukkan keprihatinan Puan Wong Siu Sin membantu masyarakat pelbagai kaum dengan sumber keuangan sendiri bagi meneruskan kehidupan terutamanya golongan miskin. Ataupun awak boleh buat, saya berpandangan bahawa aktiviti yang dijalankan oleh beliau menunjukkan sikap prihatin beliau terhadap orang susah untuk meneruskan kehidupan, terutamanya golongan miskin di kampung. Okey, itu sekadar contoh. Okay, tugasan. Apa yang perlu awak lakukan? Kita tengok tugasan. Yang ini dia dah bagi. Awak cuma salin yang berwarna biru saja dalam buku penulisan. Lepas salin yang ni, awak yang kedua dengan yang sudah awak lengkapkan. Ini kata kunci yang saya bagi. Ini kata kunci yang dia bagi, cuma awak lengkapkan kata kunci ini, salin dalam buku penulisan. Okey. Seterusnya yang ketiga dan keempat. Boleh rujuk balik kata kunci yang saya bagi tadi. Siapkan tugasan kamu semua. Okey? Dah siap, hantar kepada saya. Jangan tak hantar. Mesti hantar. Okey? Itu saja untuk PDPR Bahasa Melayu kali ini. Diharap awak dapat mengikutinya dan memahaminya. Dan akhir kata, selamat belajar. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain siaran.